Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Moso, bukan nama sebenar. Hari ini aku nak cakap berkenaan genetik. Genetik dalam bina badan, bodybuilding. Yang untuk kategori keempat, kita akan masuk pada fat distribution. Fat distribution tu apa? Okey, untuk fat distribution adalah kat mana seseorang itu banyak simpan fat dia, dan ini disebabkan oleh kedudukan fat cell tu sendiri. Maksudnya dekat badan seseorang itu fat cell tu ada banyak kat mana. Sebagai contoh, kalau ada orang tu fat cell dia banyak kat bahagian perut. Jadi macam bila dia tambah berat badan sikit, tambah lemak sikit, bahagian lain mungkin still nampak biasa, tapi macam bila bahagian perut dia jadi macam besar, lebih berlemak kat bahagian perut. Tapi ada macam-macam jenis. Ada orang macam dia simpan banyak fat cell tu dekat bahagian belakang, dekat bahagian kaki, ataupun banyak lagi lah. Dan untuk fat distribution ni, dia dapat membantu dalam, bagi contoh, kalau seseorang tu nak berjaya dalam bidang bina badan ni, kalau dia nak diet untuk jadi shredded. Sebab ada orang macam bila dia diet macam mana pun, abs dia tak dapat nampak sebab terlalu banyak fat cell kat situ. Dan walaupun bahagian lain shredded, tapi macam bila kita tengok dekat bahagian abs dia, still tak boleh nampak betul-betul abs dia. Maksudnya still ada lemak dekat bahagian depan abs dia tu. Dan last sekali yang kelima, dan kelima ni boleh dikatakan sebagai aku punya opinion lah, sebab macam yang lain, kategori lain tu macam aku tengok banyak je orang lain sebut, tapi yang kelima ni macam aku sendiri yang keluarkan kategori ni. Sebab aku rasa macam dia memainkan peranan jugalah dalam bina badan ni, tambah-tambah dalam competition kan. Kategori yang kelima adalah muscle roundness seorang tu. Muscle roundness, macam mana kita nampak muscle tu. Muscle tu nampak bulat. Bila bulat, dia ada macam satu efek tau. Kita kata macam 3D effect. Bila kita tengok muscle tu, dia macam terlalu bulat, nampak cantik, nampak full, sampai macam menarik perhatian mata kita. Dan mostly untuk muscle roundness ni boleh katakan dominan dalam orang kulit hitam. Sebagai contoh, kita tengok Mr. Olympia Phil Heath, kalau kita tengok dia punya genetik tu muscle roundness, macam kalau kita tengok dia punya muscle, maksudnya bicep dia, dia punya shoulder dia punya back, memang kalau kita tengok tu memang bulat-bulat. Bila bulat tu menyebabkan dia nampak 3D. Bila nampak 3D tu nampak macam cantik lah untuk sesuatu badan tu. Walaupun muscle dia tak sebanyak macam orang lain, tapi dia punya appearance tu nampak full dan lagi menarik daripada orang lain. Okay, tu untuk muscle roundness. Jadi 5 kategori tu lah yang aku nak cakap hari ni. Tapi ada soalan yang kita tanya, macam mana kita nak tahu genetik kita? Maksudnya sampai tahap mana genetik kita kan? Jawapannya adalah dengan kita kena workout dulu lah. Maksudnya kita kena workout, kita ambil contoh berapa tahun untuk biasakan diri kita dengan badan kita, untuk biasakan training, nutrition, diet semua tu. Kemudian baru kita tengok, macam baru kita dapat tahu genetik kita tu macam mana. Macam katalah kalau kita ni tak workout apa langsung, tiba-tiba nak tahu genetik dekat bahagian mana kan. Tapi kita takkan dapat tahu lah. Contoh kita nak tahu abs kita bentuk macam mana, tapi tak pernah diet langsung, tak pernah workout langsung, jadi memang takkan nampak langsung lah. So takkan tahu lah genetik kita macam mana kan. So basically kena workout dulu lah, baru tahu genetik kita macam mana. Tapi katalah kita dah tahu, dah workout, dah nampak genetik kita macam mana kan. Contoh six pack kita dah nampak, tapi macam kita tak puas hati dengan genetik kita. Macam mana kita nak ubah tu? Jawapannya adalah tak boleh. Mungkinlah jawapannya akan mengecewakan sesetengah orang, tapi janganlah disebabkan jawapan ni kita putus asa dan terus berhenti workout kan. Sebab walaupun kita tak puas hati dengan diri kita, tapi kita ni macam lagipun kita workout ni untuk jadi the best version of yourself, the best version of diri kita sendiri. So kita memang workout ni untuk improve diri kita je lah. Maksud kita nak jadi lebih baik daripada diri kita yang lepas. Tapi macam kita terfikir kan, macam kenapa kita dapat macam ni, genetik macam ni, kenapa tak sama macam orang lain kan. Sebenarnya adalah hikmahnya. Maksudnya Tuhan kita buat
setiap seorang kita ni berbeza daripada yang lain kan. Sebab apa hikmah dia kan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha dalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Okey. Jadi hikmahnya, Allah menciptakan kita berlainan daripada masing-masing. Maksudnya berlainan daripada yang lain. Ada sebabnya. Sebab Allah nak kita berkenalan antara satu sama lain. Dan kita tengok setiap seorang antara kita ada kelebihan masing-masing dan ada kelemahan masing-masing. Jadi bila kita ada yang lebih, ada yang kurang, kita bersama-sama, jadi kita akan dapat tahu keindahan ciptaan Allah tu sendiri. Bagi contoh dalam kita punya tajuk ni, macam kita ada kekurangan kita, tapi bila kita tengok orang lain yang lebih bagus daripada kita, mungkin akan dapat menaikkan kita punya motivasi, maksudnya untuk menjadikan diri kita ni lebih baik daripada sebelum ni. So itulah hikmahnya. Sadaqallahul azim. Itulah kot hikmahnya. Okay, so tu je kot untuk kali ni. So janganlah putus asa, teruskan buat yang terbaik, improve diri kita. Last sekali aku minta maaf lah kalau ada apa-apa yang aku cakap menyinggung perasaan mana-mana pihak, ataupun tegur lah kalau ada benda yang aku cakap salah fakta ataupun kod-kod ada yang lain kan. So okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa hadapan.